Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan dengan subtopik yang kelima pada hari ini untuk tajuk penyelidikan dalam sejarah. Okay, objektif pembelajaran pada hari ini adalah dapat mengetahui penyelidikan dalam sejarah. Terdapat 3 kaedah penyelidikan dalam sejarah iaitu kaedah bertulis, kaedah lisan dan kaedah arkeologi. Okay, kita lihat dulu kaedah bertulis. Terdapat 5 proses yang dilakukan dalam kaedah bertulis. Yang pertama, mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh atau institusi. Yang kedua, mendapat dan mengesahkan sumber bertulis tersebut, di mana penyelidik perlu ke tempat simpanan sumber seperti muzium, arsip ataupun perpustakaan. Dan ada kalanya sejarawan ini perlu mendapat bantuan ahli paleografi dan epigrafi. Paleografi merujuk kepada ilmu mengkaji dan menganalisis tulisan kuno pada daun lontar, papirus, tanah liat atau batu. Manakala epigrafi, ilmu mempelajari tulisan yang terdapat pada tubuh, bangunan dan prasasti. Proses yang ketiga ialah mengumpul dan menyimpan sumber yang diperolehi. Ini bagi memudahkan penyelidik membuat rujukan semula. Proses yang keempat, menggunakan peralatan yang sesuai seperti komputer bagi menganalisis data dan sumber, menyunting penulisan di samping menyusun bibliografi dan statistik. Proses yang terakhir ialah proses menganalisis, di mana keupayaan menganalisis dan memberikan perspektif baharu terhadap sesuatu peristiwa sejarah sangatlah dihargai apabila sejarawan berupaya mengupas dan menjelaskan pertentangan yang wujud pada kajian lepas terhadap peristiwa yang sama. Dapatan seseorang sejarawan perlu disebarkan bagi memperkukuhkan teori, pemahaman dan penghayatan terhadap sesuatu peristiwa. Yang adalah antara contoh kaedah bertulis. Yang pertama ialah daun lontar yang digunakan untuk mencatat maklumat yang menjadi bahan penulisan dalam masyarakat tradisional di Asia Tenggara. Sumber catatan ini boleh membantu kita mengetahui sejarah masa lalu dalam pelbagai bidang seperti kebudayaan, keagamaan dan juga perubatan. Selain itu, terdapat juga batu bersurat Terengganu yang bertarikh 702 Hijrah bersamaan tahun 1303 Masihi. Ini membuktikan bahawa agama Islam sudah bertapak di negara kita lebih awal daripada tarikh ini. Okey, kaedah yang kedua ialah kaedah lisan, terbahagi kepada 3 tahap. Yang pertama ialah tahap persediaan di mana pengkaji menentukan tokoh, menentukan skop atau perkara yang akan ditemubual, memilih soalan yang bersifat pendekatan sejarah. Tahap yang kedua ialah rakaman temubual, di mana pengkaji perlu membuat persediaan lengkap dengan mengetahui sebanyak mungkin perkara yang dikaji, terutama dengan meneliti sumber bertulis. Selain itu, perlu meyakinkan tokoh untuk memberikan kerjasama dan menghargai tujuan pengkajian. Tahap yang ketiga ialah proses rakaman, di mana pengkaji perlu menyenaraikan atau menyalin atau menyunting rakaman, menilai fakta dengan sumber yang bertulis, menyimpan rakaman dengan baik. Kaedah yang ketiga ialah kaedah arkeologi, di mana kaedah ini dijalankan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah melalui bahan tinggalan sejarah. Bahan tinggalan sejarah yang ditemukan melalui kaedah gali cari termasuklah fosil, tembikar, bahan logam dan bahan binaan daripada batu. Ini adalah antara aktiviti gali cari yang dijalankan di tapak penemuan, di mana sebelum kerja ekskavasi dilakukan perlu adanya perancangan grade. Setiap petak diberikan nombor rujukan. Yang kedua, menanda kawasan berdasarkan pelan, dan yang ketiga, ekskavasi dengan mencatat semua penemuan. Kemudian yang ini adalah kerja-kerja yang dijalankan di makmal arkeologi. Yang ini ialah arkeologi bawah air.
Okay, arkeologi bawah air ni ialah kajian saintifik tentang sejarah peninggalan manusia yang terdampar di dasar laut, sungai atau tasik. Banyak kapal dagang yang melalui laluan laut di negara kita ini tenggelam. Kini segala khazanah warisan kapal karam ini perlu dikaji dan direkod. Kes kerosakan, kecurian dan penjualan artifak kapal karam merupakan isu dunia yang dibincangkan di UNESCO. Di Malaysia, arkeologi bawah air merupakan bidang kajian baru dan semakin mendapat perhatian. Jabatan Warisan Negara dan beberapa buah universiti awam seperti Universiti Malaysia Sabah berperanan terhadap pembangunan bidang arkeologi bawah air. Ini ialah gambar bagaimana arkeologi bawah air dijalankan. Okay, kesimpulannya, jelaslah bahawa dalam melakukan sesuatu penyelidikan sejarah kita perlu berusaha mendapatkan sumbernya. Ada masanya kita memerlukan lebih daripada satu kaedah bergantung kepada sumber yang diperlukan dan penyelidikan yang dilakukan. Ketiga-tiga kaedah ini mempunyai kekuatan dan kelebihan yang tersendiri. Okey, itu sahaja penerangan saya untuk PDPR pada hari ini dan kita akan sambung dengan sesi latihan. Okey, sekian. Terima kasih.